Okey, tadi kita sudah janjikan berkenaan tentang Gen Z ataupun Gen Z ini yang prone ataupun lebih terdedah kepada cenderungnya masalah depresi. Bersama kami seorang yang cukup berpengalaman, sering dikelilingi Gen Z, para pelajar. Terima kasih. Assalamualaikum, Dr. Nur Faizah Mak Khalid yang merupakan pensyarah kanan untuk Jabatan Psikologi, Pendidikan dan Kaunseling, Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Situasinya sekarang, Doktor, kita sebenarnya mungkin boleh berasa optimistik kerana kesedaran itu lebih banyak sekarang. Sekiranya seorang itu melalui depresi ataupun kemurungan, ramai yang tampil bersuara dan kesedaran ini wujud di kalangan usia muda lagi. Terima kasih kepada diseminasi maklumat. Tapi bagaimana, apakah doktor bersetuju bahawa Gen Z sekarang barangkali lebih cenderung kepada kemurungan berbanding sebelum-sebelum ini? Okey, terima kasih kepada pengacara kita cantik mulia hari ini, Zaliha dan juga Ismail. Ya, okey, kita selalu dengar Gen Z dikaitkan dengan kemurungan, depresi. Mereka ni dikenali sebagai generasi yang rapuh. Ramai yang mengatakan demikian. Kita selalu dengar. Tetapi kita kenali dulu siapa Gen Z ni. Okey, kalau Ismail sendiri mungkin Gen Z tu Ismail rasa siapa? Generasi terkini lah. Yes, okey. Mereka ini lahir pada tahun 1995, 1997 sehinggalah 2010-2012 lebih kurang. So anggarannya umur mereka ni sekarang ni 10 tahun, 12 tahun macam tu sehinggalah 25 tahun lebih kurang. So agak-agak kita generasi mana agaknya. So bila tengok golongan ini tahap umurnya mereka sekarang ni berada di sekolah rendah. Kita generasi mana, Doktor? Kita kena tahulah lahir tahun berapa. Kalau 90-an? 1990-an kita mungkin generasi Y, milenial. Kalau Z ni dia 1997 lebih kurang macam tu sehinggalah 2012. So mungkin kita tengah-tengah antara mak ayah kita dengan golongan generasi Z ni. So kena make sure kita duduk kat mana tu. Saya takut nak jawab soalan tu. Tapi situasinya sekarang doktor kita berikan validation ataupun pengesahan. Kita tak nak cakap alah muda-muda apa yang nak depres. Seolah-olah terma sekarang kita sering gunakan gaslighting. Orang tengah sedih apa juga keadaan sekalipun, you all muda-muda nak sedih kenapa? Tapi inilah situasinya sekarang, mereka lebih mudah menzahirkan rasa kesayuan mereka. Okey, betul. Tak dinafikan sebab apa? Kita kena tengok zaman kita dulu, kita membesar, kita banyak terlibat dengan aktiviti fizikal. Contohnya zaman kita mungkin kita bermain di luar, main guli, main baling selipar. Tetapi Gen Z ni dibesarkan dengan teknologi. Saya percaya kalau milenial lah, kalau mungkin Gen Y, kita membesar di mana teknologi tu mula nak berkembang. Di Malaysia lah. Tetapi untuk generasi Z ni, mereka lahir dengan teknologi. Memang dah ada handphone, dah digunakan secara meluas. So kehidupan mereka memang bersama dengan teknologi. So mereka ni dikenali sebagai golongan yang celik teknologi. So mereka membesar, mereka dikelilingi oleh penggunaan teknologi. So kesan daripada teknologi itu mungkin menyebabkan mereka ni lebih mudah terdedah kepada depresi, kemurungan, kerisauan, kebimbangan dan sebagainya. Kalau kita nak comparekan dengan golongan yang sebelum ni, contohnya baby boomers, golongan datuk nenek kita, mungkin golongan mak ayah kita, golongan kita. Sekarang ni Gen Z. Sebab perbezaan persekitaran di mana kita membesar, di mana cara kita dididik, misalnya dalam keluarga itu sendiri. Zaman kita mungkin kita ada gadget, tetapi umur 10 tahun, 12 tahun saya percaya kita belum ada handphone sendiri. Tetapi golongan sekarang ni Gen Z terutamanya, kita tengok sekolah rendah dah ada handphone. Jadi mereka memang membesar dengan handphone. Mereka belajar dengan handphone, dengan social media, dengan gadget. Jadi mereka dikelilingi oleh social media. Jadi lebih banyak mungkin tekanan yang mereka hadapi apabila menggunakan social media. Jadi mungkin kita melihat mereka ini sebagai golongan yang mudah rapuh, mudah terdedah dengan depresi. Sebaliknya kita kena fahami bagaimana mereka membesar, apa perbezaan generasi Z dengan generasi kita ataupun generasi yang sebelum ini. Doktor, kebanyakan yang mengalami depresi ini ada juga yang kesnya itu melibatkan expectation yang terlalu tinggi, khususnya dalam tujuan pembelajaran. Ini banyak dibincangkan kerana tuntutan untuk berjaya dan mendapat semua A dalam peperiksaan
untuk mengejar arus pendidikan yang semakin laju dan juga dunia yang semakin moving forward, menyebabkan ada setengah generasi Z ini tidak dapat catch up ataupun kejar kelajuan pembangunan tersebut. Jadi apa ini mungkin antara penyebab-penyebab yang dirasakan major dalam punca kepada depresi. Ya, betul, tak dinafikan. Sebab apa? Cara kita belajar dululah, masa kita belajar adalah berbeza dengan generasi Z belajar pada masa sekarang. Sebab mereka ni dibesarkan dengan teknologi. Jadi mereka cari information melalui handphone dalam kelas. Contohnya kalau macam saya biasa di universiti mengajar pelajar-pelajar, mereka akan cari info dekat handphone. Kalau zaman kita dulu bawa handphone dekat kelas, itu menjadi satu kesalahan. Zaman saya tak ada handphone pun. Betul, masih tak ada handphone. Budak-budak sekarang mereka akan cari info dalam kelas. Jadi bila ada perbezaan di antara pelajar-pelajar dengan pensyarah, contoh kalau sekiranya pensyarah ini baby boomers yang lahir pada tahun 1940-an, something 1960-an, yang generasi terawal. Jadi perbezaan ini mungkin menyebabkan golongan yang lebih awal, pensyarah ataupun ibu bapa itu sendiri tak faham generasi Z pun mungkin tak faham dengan generasi yang lebih awal. Jadi bila berlaku pertembungan inilah yang menyebabkan berlakunya salah faham, menyebabkan golongan generasi Z ini mungkin tertekan dengan kaedah pembelajaran, kaedah didikan ibu bapa yang tidak selari dengan ciri-ciri mereka, kehendak mereka. Doktor, apakah ada ruang? Saya pasti setiap IPT itu ada ruang untuk para pelajar tampil dan menzahirkan apa saja yang membungkam perasaan mereka. Tetapi kebanyakannya sekarang masih lagi akan meluahkan perasaan di laman media sosial. Untuk ke ibu bapa mungkin ada, mungkin tak ada, bergantung betapa rapatnya mereka dengan keluarga. Jadi ke mana saluran yang ada untuk anak-anak muda ini mengurangkan beban depresi mereka itu? Okey, bila sebut Zaliha sebut tadi, kita tak boleh nafikan generasi Z ni mereka berkembang dengan social media. Jadi mereka lebih cenderung untuk mengekspresikan diri mereka di social media. Bagi golongan yang mungkin yang lebih awal, mungkin akan menganggap ini satu perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Sedangkan inilah kehidupan generasi Z yang seperlunya kita memahami mereka. Jadi mereka ini lebih cenderung untuk mengekspresikan diri mereka, meluahkan ketidakpuasan hati mereka di social media. Cuma kita sebagai ibu bapa, sebagai pendidik misalnya, perlu mengkomunikasikan kepada mereka apa yang seharusnya mereka buat, apa yang seharusnya mereka perlu kawal. Bila bercakap berkenaan diagnose kepada masalah depresi ini, masalah mental ataupun mental health ini dia kadang-kala dia dalam senyap. Mungkin dia juga adalah pembunuh yang senyap. Jadi fizikalnya mungkin tidak menampakkan apa-apa simptom, tapi di dalamnya itu kita tidak tahu. Malah ada yang sehingga sampai ke tahap yang sudah parah. Betul. Jadi apa yang boleh dibuat untuk membantu mendiagnos awal, dan juga peranan mungkin ibu bapa dan juga masyarakat serta guru ataupun syarah dalam mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh pelajar. Okey, kalau kita nak kata generasi Z, sebab kita tahu mereka ni membesar dengan teknologi. Okey, jadi salah satu cara untuk kita memberikan maklumat berkenaan kesihatan mental juga melalui social media. Sebab kita tahu mereka hidup dengan social media. Jadi social media itu menjadi sumber untuk mereka belajar. Jadi kalau kita tengok sekarang pun banyak ceramah, banyak info-info yang kita dapat daripada social media, contohnya TikTok, Facebook, Instagram dan sebagainya. Jadi kita boleh perbanyakkan lagi maklumat-maklumat berkenaan kesihatan mental di social media. Sebab generasi Z ni mereka belajar daripada social media. Kehidupan mereka berkisar tentang social media. Jadi di peringkat universiti sendiri, kami juga ada banyak menyediakan ceramah-ceramah, program webinar misalnya untuk memberi kesedaran tentang kesihatan mental, bukan sahaja kepada generasi Z, tetapi merujuk kepada pelbagai generasi. Sebab kita generasi awal-awal pun kadang-kadang memang banyak terdedah dengan isu-isu yang boleh menyebabkan masalah kesihatan mental. Jadi untuk diagnose itu, mereka ini perlulah berjumpa dengan golongan profesional, kaunselor, pegawai psikologi dan sebagainya. Sebab
Generasi Z ini apabila mereka banyak terdedah dengan social media, kadang-kadang mereka tengok dia tengok simptom-simptom depresi misalnya, kemurungan, ini saya ni. Jadi dia membuat self diagnose. Itu pun berbahaya. Itu adalah salah satu kesanlah kepada golongan generasi Z sebab mereka mencari info di social media, di pelbagai platform, website dan sebagainya. Jadi ada maklumat yang boleh kita percaya, ada maklumat yang mungkin perlu ditapis. Self-diagnosis satu hal, doktor. Maksud saya kena mencelah di situ. Ini masalahnya bila lebih advance lagi, mereka cari pil anti penenang, antidepresan pil dan sebagainya. Itu dan dengan kemudahan mendapatkan produk ini melalui laman web sekarang merupakan satu yang sangat membimbangkan. Yes, betul. Sebab apa? Sekarang kalau kita tengok banyak online test yang individu itu sendiri dia boleh jawab secara online, kemudian dia tengok skor dia, ni kemurungan tahap tinggi ni, so dia pergi klinik cari ubat. Itu sangat berbahaya. Jadi sebagai pendidik, orang awam dan ibu bapa sendiri perlu membimbing anak-anak ni, generasi Z ini. Apa limitasi yang perlu mereka beri perhatian sekiranya menggunakan social media, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Batasan tu kita sebagai ibu bapa perlu tetapkan. Ada yang mungkin melabelkan generasi Z ini sebagai terlalu manja. Ya, mungkin ini juga dipandang skeptikal oleh golongan generasi baby boomers atau millennial, mengatakan mungkin ada juga pensyarah yang skeptikal, guru yang skeptikal yang tidak mahu melayani ragam mereka ini, dikatakan terlalu manja dan terlalu perlu dibelai, ya doktor. Tapi kadang-kala zaman sudah berubah dan cara layanan pun sudah berubah, tidak lagi seperti dulu. Apakah benar dengan menyatakan generasi Z ini terlalu manja akan menyebabkan lebih cenderung masalah depresi itu akan lebih mudah terjadi? Okey, kita banyak dengar generasi Z manja. Macam saya cakap awal-awal tadi, ramai yang mengatakan generasi Z ni rapuh. Bila tengok dia sikit-sikit nak stres, nak depres contohnya. Tetapi kita kena faham mereka ni. Mereka golongan generasi Z ini, dia bila belajar, bila dia buat sesuatu dia nak tahu. Kenapa mesti A? Kenapa mesti B? Apa sebab A? Apa sebab B? Apa yang dia dapat bila dia buat A? Apa yang dia dapat bila dia buat B? Dia nak justifikasi yang konkret. Maknanya bila kita bagi arahan, kita bagi sesuatu, dia nak tahu dengan detail. Sebab mereka ini lebih sukakan kepada hasil. Apa yang mereka dapat apabila mereka berbuat sesuatu. Jadi kalau zaman kita dululah, masa kita belajar, kita mungkin lebih banyak mendengar apa yang cikgu cakap, apa yang pensyarah cakap, kita terima. Tapi sekarang untuk generasi Z, mereka suka nak meneroka. Kenapa kita kena belajar ni? Untuk apa? Mereka banyak meneroka, mereka sukakan ilmu, mereka banyak nak belajar. Jadi bila berlaku tidak sama di antara cara pensyarah, cara guru dengan anak-anak ini tadi, mungkin menyebabkan keperluan masing-masing tak dipenuhi. Kalau pensyarah, kalau cikgu ni dia ada kehendak dia, mungkin nak macam ni, standard dia. Untuk generasi Z ni mungkin dia lebih suka cara begini. Jadi bila berlaku pertembungan tu menyebabkan dua-dua pihak pun mungkin stres. Sejauh mana pula perubahan yang perlu dibuat ataupun perlu dilakukan? Bukan perubahan, pengubahsuaian, adjustment barangkali oleh golongan yang lebih dewasa, tak kisahlah sama ada baby boomers ataupun golongan pensyarah, ibu bapa dan sebagainya, untuk memberi ruang supaya anak-anak muda ini merasakan tidak terlalu besar jurang komunikasi di antara mereka dan juga golongan yang lebih tua. Okey, bagi saya lah, dua-dua pihak, bukan dua-dua lah, kita ada banyak generasi kan, semua perlu memahami. Okey, kalau contoh saya milenial, apakah ciri-ciri kita, apakah kecenderungan kita, apa yang kita suka, apa yang kita tak suka, dan kita tahu juga mak ayah kita apa yang mereka suka, apa yang mereka tak suka. Golongan adik-adik, anak-anak mungkin apa yang mereka suka, apa yang mereka tak suka. Jadi kalau semua pihak membuat penyesuaian, cuba menerima, meraihkan perbezaan ini, mungkin dapat sama-sama kita membantu. Kita mungkin tak anggap generasi Z ini generasi yang lemah. Generasi Z pula memandang baby boomers ini mungkin generasi yang holot misalnya. Jadi bila kita memahami setiap golongan ini, kita lebih mudah untuk membuat adaptasi. Maknanya kita sesuaikan. Mungkin baby boomers boleh membantu generasi Z dari pelbagai aspek. Generasi Z mungkin boleh membantu dari segi
teknologi dan sebagainya. Jadi kita saling memahami dan meraihkan perbezaan. Okey, dalam perbezaan itu pasti adanya titik persamaan ya. Apakah mungkin antara titik persamaan yang boleh dicari dalam menyelesaikan masalah depresi ini, kerana golongan baby boomers atau milenial ini lebih berpengalaman, lebih makan garam dan lebih tahu banyak perkara berbanding dengan generasi Z yang mungkin masih tercari-cari haluan hidup. Jadi memerlukan panduan daripada generasi terdahulu. Bagaimana sinergi antara kedua-dua generasi ini boleh membantu mengurangkan masalah depresi ini? Okey, kalau kita tengok golongan baby boomers dulu, mungkin datuk nenek kita kan 1940-an, 1990-an masa tu. Jadi mereka ini mungkin lebih kaya, lebih banyak pengalaman hidup. Golongan generasi Z pula mungkin kelebihan mereka dari segi teknologi. Mereka banyak informasi tentang teknologi, mereka tahu dekat mana nak cari maklumat. Jadi kalau sekiranya kedua-dua generasi ini saling membantu, berkongsi informasi, jadi mereka ini meminta rujukan ataupun mendapatkan nasihat, khidmat nasihat daripada baby boomers contohnya. Jadi sama-sama berbincang, sama-sama cuba untuk mencari titik persefahaman. Doktor, bagaimana pula supaya situasi ini tidak dijadikan ataupun diambil kesempatan oleh, sebab sekarang mental health day my mental awareness is at risk. Keadaan mental saya tidak berada dalam keadaan saya, tak pergi lecture, tak datang kelas, tak ada benda-benda yang bagaimana ini tidak disalahgunakan supaya mereka yang melalui situasi ini tidak terkesan dengan alasan-alasan yang digunakan oleh golongan sebaya mereka. Okey, biasanya kalau dekat universiti lah, kami sebagai pensyarah akan memahami situasi pelajar itu. Maknanya mungkin alasan yang diberi sekian-sekian, rasa stres, risau, tetapi kita akan mencari informasi. Kita ada murid-murid pelajar-pelajar yang lain, kita dapatkan informasi daripada rakan-rakan dia. Kalau mereka tinggal di hostel misalnya, kita dapatkan informasi daripada rakan-rakan di sekeliling. Maknanya berbagai pihak perlu membantu untuk mendapatkan informasi berkenaan dengan individu tersebut. Bukan hanya daripada maklumat daripada individu itu sahaja. Sebab kita tengok sekarang kan, macam Zaliha cakap tadilah, kadang-kadang disalahgunakan alasan itu. Jadi kita kena cari info itu. Sebab kadang-kadang anxiety, kadang-kadang depression, kadang-kadang anxiety je, kita pun tak tahu siapa sebenarnya genuine case di antara para pelajar ini. Sebab bila buat diagnose, kita akan bukan hanya bergantung kepada apa yang dicakap, yang diberitahu oleh klien lah. Kalau dalam kaunseling kita panggil klien. Maknanya banyak aspek yang perlu dilihat oleh kaunselor. Sebab itu mereka ini perlu sama ada dirujuk ataupun mereka walk in berjumpa dengan kaunselor. Okey, baik, satu perkongsian yang baik doktor, sama-sama kita memberikan ilmu yang lebih cakna kepada masyarakat berkenaan masalah depresi khususnya pada golongan generasi Z. Terima kasih Dr. Nur Faizah dari Universiti Malaya kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Seterusnya kita nak berehat